Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan berkongsi cara-cara menggunakan live worksheet di dalam PDPR kita. Okey, pertama sekali kita perlu daftar untuk kita punya live worksheet. Jadi kita buka dah mana-mana akaun kita, kemudian kita typekan pada browser live worksheet. Okey, kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, klik pada liveworksheets.com. Okey, kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, jadi kita sebagai guru kita akan klik pada Teachers Access. Okey, di sini kita perlu register. Okey, klik pada register. Okey, kemudian typekan nama. Kemudian kita masukkan password, kadang-kadang dicadangkan, jadi saya gunakan yang dicadangkan oleh live worksheet. Jadi kita akan masukkan kita punya account. Jadi yes. Kemudian okey, kita repeat, kita copy. Okey, boleh copy, kemudian kita pastekan, Ctrl V. Okey, country kita typekan Malaysia. Okey, kemudian klik pada I'm not a robot. Okey, di sini additional information optional, jadi tak type pun tak perlu dah, tak perlu isi dah, yang ni saya tak isi. Okey, verify test. Okey, selesai. Okey, kemudian kita akan I've read and accept the terms of use. Okey, klik. Okey, jadi klik pada register. Okey, dah siap dah kita register. Kemudian kita akan buka kita punya kita punya teacher access. Okey, kemudian dia akan maklumkan kepada kita dia hantar kita untuk activate, kita kena pergi ke email. Okey, kemudian klik pada email tersebut. Okay, thank you for your registration in liveworksheets.com. Please follow this link to activate your account. Okay, klik pada link biru itu. Okay, kemudian your account has been activated. Now you can log in with your username and password. Don't forget to write about this site and how to make interactive worksheet. Okay, sekarang dah aktif. Okey, enter. Okey, klik pada enter. Kemudian dia akan keluarlah kita punya paparan seperti ini. Okey, untuk yang ini, untuk akaun ini saya gunakan untuk menunjukkan bagaimana untuk mendaftar ataupun register kita punya live worksheet. Okey, untuk permulaan sahaja. Jadi untuk seterusnya kita tidak perlu lagi lah mendaftar, sebab kita dah mendaftar sebentar tadi kan, kita dah daftar. Okey, itu cara-cara untuk register live worksheet supaya dia aktif kita dalam kita punya akaun. Sekarang saya dah ada akaun. Okey, seterusnya, okey, sekarang ni hari ini saya akan berkongsi untuk menggunakan interaktif worksheet yang telah ada di dalam live worksheet. Okey, maksudnya lembaran ini dibuat oleh guru-guru lain dan kita nak menggunakan lembaran yang sedia ada di dalam live worksheet. Okey, bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini live worksheet, dia tulis English. Okey, maksudnya semua paparan ni kalau kita perhatikan ni worksheet dia semua dalam bahasa Inggeris. Okey, untuk menukarkan lembaran dalam bahasa Melayu, kita cari di tepi ni, kita lihat banyak bahasa. Ini adalah bahasa.
Okey, kemudian kita klik pada melih. Okey, klik pada melih. Okey, double klik. Maka di sini dia punya jenis bahasa dia akan bertukarlah menjadi Malay. Okey, kita klik lain, Malay. Okey. Okey, sekarang dah pun bertukar menjadi Malay. Okey, lepas tu kita pilih apakah subjek yang kita cari. Contohnya saya nak cari mathematics. Okey, dia akan keluarlah mathematics. Banyaklah kan? Okey, banyak sangat. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini, saya tak berapa suka untuk mencari di sini. Kan dia tekan next ni, sesuatu yang merugikanlah pada saya. Jadi saya suka guna yang di sini. Contohnya kita mencari gabungan transformasi tingkatan 5. Kita cari lembaran yang berkaitan dengan tajuk ini. Jadi klik pada, tekan di sini, kemudian kita nampak ikon kantor. Okey, klik search, klik di kantor itu. Okey, dia akan keluarlah paparan yang berkaitan. Okey, katakan kita memilih lembaran ini untuk diberikan kepada pelajar. Jadi kita klik sajalah lembaran tersebut, klik. Okey, kemudian kita nampak dia punya ini adalah lembaran ataupun worksheet yang kita nak berikan kepada pelajar. Okey, kita punya worksheet ni sampai finish sahaja. Finish sahaja, yang bawah ni bukanlah. Okey. Seterusnya, apa yang kita, setelah kita dah pilih kita punya lembaran yang nak diberikan kepada pelajar. Okey, kita nampak di sini link to this worksheet. Okey, yang ni pun boleh, tapi saya tak suka cara ini sebab markah itu tidak masuk secara automatik ke dalam email kita. Jadi untuk memastikan markah yang pelajar buat tu masuk automatik dalam email kita, kita gunakan custom link. Jadi kita klik pada custom link. Okey, kemudian akan keluar paparan seperti ini. Okey, keluar paparan seperti ini. Okey, kita pilihlah yang mana yang kita nak tikkan. Di sini saya tikkan ignore capital letters. Okey, yang lain tu saya tak kisah. Okey, kemudian time limit ni pun tak kisah, ikut sukalah pelajar nak jawab masa mana, asalkan siap. Okey, kalau cikgu nak limitkan tarikh ini sampai bila siap, daripada bila, kita bagi hari ni katakan 16 Ogos, nak berikan sampai bila. Okey, jadi kita boleh setting di sini. Okey, sampai bila, dari bila sampai bila. Okey, klik situ. Jadi saya yang tu fleksibel lah, tak kisah sangat. Okey, kemudian kita lihat di sini default action on click finish. Okey, lepas tu bila pelajar dah jawab nanti, okey, kita minta pelajar tu send answer to the teacher lah kan. Okey, seterusnya kita klik pada situ send answer to the teacher. Okey, kemudian saya akan masukkan level ni sebab ini melibatkan lembaran untuk pelajar tingkatan 5, maka saya akan letakkan grade atau level ni 5, nombor 5 lah. Kemudian school subject ni saya akan tulis matematik gabungan transformasi. Okey, seterusnya nama ni kita minta pelajar tulis nanti. Okey, seterusnya kita tik. Okey, di sinilah yang kita perlu tik. Okey, supaya selepas pelajar jawab nanti soalan jawapan tu, markah dan lembaran itu akan automatik masuk ke dalam email kita. Jadi kita kena klik lah sini. Okey, supaya dia menjadi warna biru tu dah klik. Okey, grading options. Okey, bila pilih yang mana ikut kesukaan ataupun keselesaan cikgu. Contohnya sini saya klik pada show grades without decimals. Okey, maximum score ni boleh je letak berapa yang kita nak letak, tapi biasanya saya letak 10 sahaja di sini. Okey, seterusnya di sini saya tik pada show errors. Maksudnya kalau kata ada salah di mana,
Okey, betul atau salah? Okey, kita minta live worksheet tu tunjukkanlah kita punya jawapan itu benar ataupun salah. Jadi di sini right answer in green. Kalau betul jawapan tu dia akan bertukar menjadi hijau. Kalau salah dia akan jawapan kita type tu ataupun kita pilih itu akan menjadi berwarna merah. Seterusnya kita akan ambil ini adalah link yang perlu kita kongsikan dengan pelajar. Okey, cikgu boleh copy link dan share lah dalam grup mana-mana yang pelajar nak jawab nanti. Okey, seterusnya okey, add tu kita boleh juga add tu Google Classroom secara direct. Okey, kita boleh klik di sini. Okey, kita dah ada classroom untuk pelajar yang kita dah create tu. Kemudian dia akan keluar paparan ini. Kita akan pilihlah apakah kelas yang hendak kita berikan tugasan tersebut kepada pelajar kelas mana kan. Ya, okey, kita dah klik. Kemudian choose action. Jadi kita nak nyatakan kita nak beri soalan tu dalam bentuk yang macam mana soalannya. Okey, di sini kita pilih create assignment. Okey, mana-mana sahaja saya pilih create assignment. Okey, kemudian klik pada go. Okey, seterusnya kita typekan title gabungan transformasi. Okey, arahan instruction jawab soalan dengan lengkap. Okey, seterusnya kita apa yang kita perlu buat lagi kita isilah. Okey, deadline biarkan dulu, topik gabungan transformasi. Okey, dah siap setting semua, kita berikanlah kepada pelajar assign. Okey, jadi sampailah kepada pelajar ataupun okey, itu cara kita share link itu dan kita berikan kepada pelajar tadi kan dalam Google Classroom. Okey, kalau kita nak bagi, ikutlah kita nak bagi dalam grup WhatsApp, nanti dia akan terus ke klik pada share through WhatsApp. Okey, nanti dia akan keluar paparan ini, hantar yang berikut pada WhatsApp. Okey, kemudian teruskan ke sembang. Lepas tu pilihlah kita punya grup mana yang kita nak kongsikan tu. Okey. Okey, lepas tu okey, itu caranya lah. Kemudian kita boleh pilihlah ke manakah yang nak kita sharekan link tersebut. Okey, kalau kita nak buat copy link, lepas tu berletak je di mana-mana. Nak letak kat Google Classroom, nak letak dekat Telegram, nak letak dekat WhatsApp. Okey, boleh, semua tu boleh. Barang yang terdapat pada pelajar. Okey, pelajar akan klik pada link yang kita share tadi. Okey, jadi kita akan pilih jawapan. Ada 4. Okey, translasi ada pergerakan titik ke kiri, saya jawab je. Ini apa ni, pantulan. Putaran ada sudut lawan pusat. Okey, kemudian apa ni? Ada faktor skala dan pusat pembesaran. Gabungan transformasi AB, transformasi B diikuti A. Okey, untuk menentukan image objek berbeda image diberi, transformasi perlu dilakukan secara untuk menentukan objek secara tidak tahan apa sama. Okey, seterusnya menciptakan image tidak konkret, orientasi bentuk, berbeza. Okey, bentuk yang sama, orientasi bentuk songsang, pantulan tidak adalah berbeza. Translasi
Dah jawab, pelajar akan pilih. Okey, dah ni masukkan nama. Okey, send. Okay, answer has been sent to your teacher. Good lah. Okay. Kemudian, okay, di sini pelajar boleh tengoklah jawapan mana yang benar, jawapan mana yang salah lah. Okay, di sini 9/10 pelajar ni betul markah dia. Okay, yang hijau ni maksudnya jawapan yang pelajar jawab tu betul lah. Okay, yang merah ni maksudnya jawapan yang pelajar jawab tu adalah salah. Okey, tetapi dengan kita menggunakan custom link tadi, kita tidak pelajar tidak diberikan apakah jawapan yang betul untuk soalan ini, yang salah ni apakah jawapan yang betul. Cuma pelajar tahu jawapan mana dia yang betul, jawapan mana yang salah. Untuk yang salah tidak diberikan apakah jawapannya. Okey, itu adalah cara paparan pelajar sekiranya kita menggunakan custom link untuk share lembaran worksheet tadi kepada pelajar. Okey. Okey, ini adalah paparan pelajar. Okey. Okey, saya akan masuk semula ke saya punya live worksheet akaun saya lah. Sekarang, okay, tadi saya berkongsi cara-cara untuk menggunakan interaktif worksheet yang sedia ada, dan kita menggunakan custom link untuk memberi link untuk worksheet ni kepada pelajar. Kita menggunakan custom link untuk memberikan link tersebut kepada pelajar. Okey, untuk kali ini saya akan menunjukkan berkongsi cara yang kedua untuk berkongsi lembaran worksheet ni kepada pelajar. Okey, untuk kaedah yang kedua ni, saya cadangkan kita buka dulu My Workbook. Okey, kita akan klik di sini My Workbooks itu. Kemudian kalau cikgu lihat di sini, okey, saya dah ada beberapa kelas yang saya buat untuk pelajar saya, workbooks. Okey, katakan kita nak buat yang baru, kita akan type di sini. Okey, type lah apa nama workbooks tersebut. Kemudian kita make new workbook. Okey, kita akan klik pada make new workbook. Okey, katakan di sini kita nak buat kelas matematik tingkatan 5. Okey, itu secara umum lah. Workbook tu secara umumnya namanya adalah matematik tingkatan 5. Klik pada make new workbook. Okey, saya tunjukkan cara membuat workbook yang baru. Okey, sekarang dah keluar dah kita punya workbook. Okey, untuk tajuk matematik tingkatan 5. Okey, itu ada cara bagaimana itu untuk kita membuat interaktif workbooks. Kemudian, okey, kita dah ada workbooks kita. Kemudian kita kena buat kita punya student. Kita pergi ke my student. Okey, di sini saya dah ada beberapa kelas. Okey, maksudnya kalau kita nak ni add, kita akan add group. Katakan matematik tingkatan 5 contohnya. Kita nak buat grup barulah. Yang ni grup dah sedia ada. Kalau katakan cikgu belum buat lagi grup untuk student, maka dia akan kosong lah di sini. Sebab saya dah ada, maka dia ada 4 kelas dah sekarang. Okey, sekarang ni grup baru saya adalah matematik tingkatan 5. Jadi add group, klik pada add group. Kemudian dia akan masuklah matematik tingkatan 5. Kemudian, okey, dalam kita punya macam kelas ni kena ada student lah, add student. Jadi bolehlah type di sini apa nama dia kan. Jadi katakan saya dah type saya punya nama student untuk kelas 5 hibiscus. Okey, ini adalah student saya. Sebelum tu cikgu kalau katakan kita nak add student lah apa-apa saja,
Katakan yang ni. Okey, kita ambillah satu contoh. Syazalina binti Rozak. Okey, lepas tu Syazalina 1, kemudian Syazalina 1 juga. Apa-apalah, sebenarnya username password ni kita yang tentukan. Okey, kemudian cikgu boleh tambah lagi lah untuk pelajar cikgu. Kemudian bila dah siap, okey, kita akan pergi sini, add student. Okey, dah ada lah Syazalina binti Ahmad ni dalam kelas matematik tingkatan 5. Okey, seterusnya, okey, kita boleh lihat. Okey, kita boleh lihat show usernames dan password and password ni. Okey, klik di situ. Okey, dia akan paparlah. Okey, seterusnya saya akan tunjuk kelas saya yang saya telah buat. Okey, kelas 2000. Okey, ini adalah pelajar saya. Okey, lihat assign workbook. Okey, bila kita dah masukkan nama student, kemudian kita perlu, okey, tadi kita dah buat my workbooks yang pertama saya dah tunjuk. Kemudian kita dah masukkan my students di dalam kelas ini. Katakan kita nak beri tugasan kepada pelajar. Tadi kita dah buat kan my workbooks, jadi kita akan ambil lah my worksheet pula. Okey, untuk masukkan dalam my workbooks. Okey, kita akan ambil my worksheet pula. Okey, caranya sama. Contohnya katakan kita nak ambil tajuk matriks tingkatan 5. Okey, kemudian search. Okey, dah keluar kita punya contoh-contoh live worksheet. Okey, kemudian kita pilihlah yang manakah yang kita nak ambil. Kemudian katakan kita nak ambil yang ni. Okey, okey, kita boleh tengok preview dia dulu. Okey, ini sampai finish. Itu sajalah lembaran kita nak berikan kepada pelajar. Okey, kemudian kita boleh masukkan worksheet ini ke dalam add to my workbooks. Okey, klik di sini. Okey, tadi kita dah buka kita punya workbooks yang baru tu, matematik tingkatan 5. Jadi kita klik di situ. Okey, choose workbooks yang kita nak berikan lembaran itu. Okey, kemudian add worksheet to selected workbook. Okey, klik pada situ. Your worksheet has been added to your workbooks. Okey, kemudian kita klik pada edit my workbooks. Okey, klik di sini, kita lihat untuk matematik tingkatan 5. Okey, dah ada satu. Okey, kemudian okey, kita dah ada pun kita dah masukkan worksheet ke dalam workbooks. Okey, bagaimana untuk kita berikan latihan tersebut kepada pelajar? Seterusnya kita akan melihat bagaimana cara cikgu untuk menghantar tugasan tersebut kepada pelajar. Okey, kita tidak mahu menggunakan link lah sebab kita telah wujudkan beberapa kelas tadi. Jadi kita nak manfaatkan kelas dan student yang telah kita bina tadi. Okey, supaya apabila pelajar hantar tugasan tersebut, tugasan itu dia akan simpan dalam workbook pelajar itu sendiri selama-lamanya. Jadi pelajar itu boleh tengok balik. Jadi kita sebagai seorang guru, kita akan pergi ke my students. Okey, pilihlah kelas yang telah kita bina tadi, mana-mana kelas. Contohnya katakan kita nak lihat ataupun kita nak beri tugasan lembaran worksheet tersebut kepada kelas 2021 5 hibiscus contohnya. Jadi kita klik pada assign workbooks. Okey, ini satu cara. Okey, ataupun kita boleh klik pada assign workbooks to student. Assign workbooks to student. Okey, ambil yang kat bawah ni pun boleh juga. Okey, kalau di bawah ni paparan dia lain sikit. Okey, di bawah ni paparan dia kita boleh pilih lagi kelas mana yang kita nak beri. Contohnya kita ada tingkatan 5 ni 3 kelas contohnya. Jadi kita bolehlah pilih cara ni sebab dia lebih memudahkanlah kita hanya kelas mana. Okey,
kan. Jadi dia akan pergi ke keseluruhan. Tapi yang ni pun kalau kita lihat di sini, okey, 5 hibiscus. Okey, kita nak bagi kepada keseluruhan kelas. Okey, kita nak beri tugasan tersebut kepada keseluruhan kelas 1 Carnation, kepada keseluruhan 2013 ni 2021 3 Rafflesia, 2021 Pak Izora. Jadi kita nak bagi kepada keseluruhan pelajar, kita guna kaedah tu. Kemudian apabila kita dah siap tik, kita akan save changes. Okey. Okey, cara yang tadi yang saya tunjuk tadi ni. Okey, cara yang saya tunjuk tadi ni. Okey, kalau kita assign workbook sahaja, kita ambil dari sini sahaja, maka kita fokus kepada kelas yang kita kita nak beri itu sajalah. Contohnya sekarang ni 2021 5 hibiscus, saya nak beri kepada kelas ni sahaja. Jadi saya akan klik pada assign workbooks. Okey, assign workbooks. Okey, dia akan keluar senarai nama pelajar itu sahajalah. Okey, cumanya di sini pun kita boleh klik student, katakan student 5 hibiscus tadi. Okey, 5 hibiscus tadi kita tak mau bagi kita nak pilih student yang tertentu sahaja untuk mendapat ataupun diberikan worksheet tadi. Jadi kita klik je lah pada nama pelajar yang buat tadi ni, yang kita nak berikan tu. Okey, kemudian kita klik pada save changes. Kalau kita nak beri kepada semua pelajar dalam kelas tu, kita klik di atas ni sahaja. Okey, jadi dia akan automatik klik pada nama-nama pelajar, semua pelajar yang dia akan klik pada semua nama pelajar yang terdapat dalam kelas tersebut. Okey, jangan lupa untuk klik pada save changes. Okey, jadi kalau kita pergi semula kepada kelas yang kita telah bina tadi, okey, kita akan dapati kita untuk melihat balik tugas yang kita berikan kepada pelajar, kita akan klik pada group results. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, kita lihat di sini senarai pelajar yang telah menjawab dan yang telah menghantar tugasan, yang telah membuatlah, serta markah yang diperolehi oleh pelajar tersebut. Okey. Okey, itu cara bagaimana untuk kita assign worksheet dan workbooks kepada pelajar. Okey. Jadi bagaimana pula pelajar untuk login? Okey, kita tak mahu menggunakan link ya. Kita nak minta pelajar login kepada tugasan ataupun workbooks yang kita berikan ataupun kita createkan kepada pelajar tadi, yang kita createkan untuk pelajar tadi. Jadi pelajar tersebut dia perlu buka dia punya browser. Okey, dia perlu buka dia punya browser. Kemudian dia akan klik type lah live worksheets. Kemudian di sini paparan di sini, okey, dia perlu klik pada students access. Kemudian dia perlu masukkan dia punya username dan password. Kemudian dia akan klik pada enter. Okey. Seterusnya dia dapatlah buku dia. Okey, buku pelajar tersebut. Okey, my workbooks. Okey, pelajar tersebut boleh klik pada pada workbooks dia dan lihat dah markah yang diperolehi oleh pelajar tersebut. Jadi nanti kita nak bagi lagi worksheet kepada pelajar, kita hanya perlu masuk kepada dalam my workbook sahaja. Nanti kita mintalah pelajar tu untuk menjawab. Jadi pelajar itu juga boleh melihat bila-bila masa sahaja worksheet yang tersedia untuk mereka di dalam workbooks menggunakan username dan password yang telah cikgu berikan. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Okey, dalam perkongsian saya berkongsi
tentang bagaimana untuk menggunakan worksheets yang telah sedia ada, yang telah dikongsi oleh rakan-rakan guru kita yang lain. Kemudian saya juga telah berkongsi bagaimana untuk berkongsi worksheet tersebut kepada pelajar. Ada dua kaedah, itu dengan menggunakan link dan juga menggunakan kaedah login. Okey, kaedah login maksudnya kita perlu createkan username dan password untuk pelajar, dan kita perlu create kita punya kelas untuk pelajar. Jadi kita juga perlu create username dan password untuk pelajar dan berikan password dan username tersebut kepada pelajar. Okey, itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan live worksheet untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang, dan harapan saya semoga apa yang saya kongsikan ini boleh dimanfaatkan bersama. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.